Terima kasih kerana memilih kami pada waktu ini. 30 minit di Sirius Utama, anda bersama saya, Ruzaini Ruslan. Tiada unsur jenayah dikesan dalam kejadian kanak-kanak lemas dalam besin. Juga, pemandu wajar lempuh Myvi hingga tular mengaku tidak bersalah. Polis mengesahkan tiada sebarang unsur jenayah ditemui dalam kejadian kanak-kanak 2 tahun yang ditemui mati terlangkup dalam besin berisi air di rumah pengasuhnya. Menurut Ketua Polis Daerah Barat Daya, Superintendent AA An Balagan, keputusan itu hasil bedah siasat yang dilakukan di Hospital Pulau Pinang HPP. Hari ini mendapati terdapat kebocoran pada organ perut kanak-kanak tersebut yang menyebabkan pendarahan dan pembekuan sistem darah. Kecederaan tersebut dipercayai disebabkan bantuan pernafasan kecemasan CPR yang dilakukan oleh pengasuh tersebut bagi menyelamatkan mangsa selepas terlangkup dalam besin berisi air. Kemarin, mangsa Sofia Fatihah Wan Farhan Daniel ditemukan terlangkup dalam besin berisi air selepas ditinggalkan sementara di dalam bilik air di rumah pengasuh ketika wanita berkenaan mahu mengambil tuala. Ketika ditemukan, mangsa masih sedarkan diri namun beransur lemah setengah jam kemudian sebelum dihantar menaiki ambulans ke HPP dan disahkan meninggal dunia pada jam 2 pagi keesokannya. Pengasuh berusia 43 tahun itu masih direman. Seorang pemandu proton wajah yang videonya tular merempuh anggota polis di lampu isyarat Serimas Sungai Buloh minggu lalu mengaku tidak bersalah atas 2 pertuduhan iaitu cubaan membunuh dan memiliki senjata berbahaya di Mahkamah Session Petaling Jaya. Mengikut pertuduhan pertama, Mustazah didakwa cuba membunuh Korporal M. Amarison dan Korporal Muhammad Edham Zakaria dengan mengundurkan kenderaan secara laju serta cuba melanggar kedua-dua mangsa terbabit. Dia didakwa mengikut Seksyen 307 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman penjara 20 tahun jika sabit kesalahan. Bagi pertuduhan kedua, Mustazah turut mengaku tidak bersalah atas tuduhan memiliki senjata berbahaya iaitu kapak berhulu kayu di tempat awam tanpa kebenaran. Dia turut mengaku tidak bersalah atas 4 lagi pertuduhan melakukan khianat dengan merosakkan 4 kenderaan, masing-masing sebuah Toyota Velfire, lori pacuan 4 roda Lexus dan Perodua Myvi. Sementara itu, rakannya Khairul Fazili atau dikenali Bob Mahsing didakwa di Mahkamah Session kerana berada bersama-sama Mustazah yang memiliki senjata berbahaya. Sebelum ini, tular video berdurasi 1 minit 45 saat menunjukkan kenderaan bernombor MAS 175 itu dilihat melanggar bahagian belakang lori dan sisi kereta Perodua Myvi untuk meloloskan diri. Orang ramai diminta tidak memilih jenis vaksin COVID-19 yang mahu disuntik. Itu saranan dikeluarkan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin. Ini kerana kesemua vaksin digunakan KKM sudah mendapat kelulusan bahagian regulatori farmasi negara NPRA. Tambah Muhyiddin, semua vaksin yang dibawa masuk ke negara ini sudah disahkan bagus dan selamat digunakan ke atas orang ramai dalam usaha mencegah pandemik COVID-19. Beliau turut yakin proses vaksinasi ini dapat berjalan secara teratur dan lancar sekaligus dapat memberi kelebihan kepada negara terutama dalam pemulihan ekonomi. Beliau ditemui pada sidang media di Pusat Vaksinasi Klinik Kesihatan Gial dekat Arau Perlis. Terdahulu, Raja Perlis Tuanku Syed Sirajuddin Putra Jamalul Lail dan Raja Perempuan Perlis Tuanku Tengku Fauziah Tengku Abdul Rashid
berkenan menerima menghadap Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin serta isteri Puan Sri Noraini Abdul Rahman di Istana Arau siang tadi. Turut berangkat Raja Muda Perlis Tuanku Said Faizuddin Putra Jamal Lolail dan Raja Puan Muda Perlis Tuanku Lailatul Syahrin Akashah Khalil. Dalam pertemuan itu, Muhyiddin mempersembah maklumkan pelbagai perkara berkaitan pembangunan ekonomi serta perkembangan terkini negara, terutama penularan wabak COVID-19 dan program vaksinasi kebangsaan yang sedang dijalankan. Perdana Menteri kemudiannya mengiringi Raja Perlis dan Raja Muda Perlis untuk menunaikan solat Jumaat di Masjid Negeri Arau. Jualan vaksin COVID-19 secara dalam talian adalah palsu. Itu tegas Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah apabila penjualan vaksin COVID-19 Pfizer-BioNTech terbabit semakin tular di media sosial. Tambah Tan Sri Dr. Nur Hisham, Kementerian Kesihatan Malaysia KKM sedia maklum iklan berkenaan yang dikesan kononnya dijual dalam talian dan bahagian penguatkuasaan farmasi KKM setakat ini mendapati ia adalah palsu. Vaksin sebenar diberikan pendaftaran bersyarat dan hanya boleh dibekalkan pihak kerajaan dan pihak dibenarkan oleh kerajaan. Paling penting, ia tidak dijual di negara ini. Pihak KKM turut dimaklumkan banyak vaksin tiruan sudah berada di pasaran. Orang ramai dinasihat hanya menerima vaksin daripada KKM dan sumber boleh dipercayai. Sementara itu, KKM turut menemui 2 kes pertama individu yang dijangkiti varian Nigeria SARS-CoV-2 yang juga dikenali sebagai B1.525 di Malaysia. Varian Nigeria dikesan pertama kali di United Kingdom dan Nigeria sekitar Disember 2020. Varian Nigeria juga boleh menyebabkan peningkatan dalam kebolehjangkitan serta kemungkinan penurunan tindak balas imun. Menurut Ketua Pengarah KKM Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah, kes-kes berkenaan adalah dari 2 warga negara asing yang telah tiba dari Dubai UAE dan didapati positif COVID-19 melalui ujian swab RT-PCR. Oleh itu, Institut Penyelidikan Perubatan IMR akan melakukan penjujukan genom penuh kerana mengambil kira sejarah perjalanan mereka. 1,358 pegawai dan anggota Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM menerima suntikan vaksin hari ini. Turut menerima suntikan jenis Pfizer-BioNTech itu, Ketua Pengarah Jabatan Terbabit Datuk Seri Muhammad Hamdan Wahid. Kesemua mereka menerima suntikan jenis Pfizer-BioNTech di Putrajaya siang tadi. Menurut Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Datuk Zuraida Kamaluddin, mereka adalah antara 7,483 anggota bomba di seluruh negara yang melaksanakan tugas-tugas barisan hadapan. Pegawai bomba yang lain akan menerima vaksin dalam fasa seterusnya menerusi pendaftaran di aplikasi MySejahtera. Sementara itu di Johor, Pusat Persidangan Desaru Kos menjadi pusat vaksinasi COVID-19 bagi fasa pertama di daerah Kota Tinggi. Dengan keluasan 26,000 kaki persegi, ia dapat menempatkan 2,000 petugas barisan hadapan. Menurut kenyataan Pengarah Urusan dan Ketua Pegawai Eksekutif Desaru Development Holdings Wan Sdn Bhd, Roslina Arbak, Desaru Kos bekerjasama dengan pihak berkuasa untuk memastikan semua prosedur operasi standard SOP dipatuhi. Pada masa sama, pihak mereka dapat menyediakan tempat yang selamat bagi pelancong, penduduk dan kaki tangan Desaru Coast. Program vaksinasi di Pusat Persidangan Desaru Coast akan mengikut jadual pelan imunisasi COVID-19 kebangsaan. Ia sebagai langkah inokulasi petugas barisan hadapan yang bermula Februari lalu dan diikuti warga emas dan golongan berisiko tinggi yang bermula April hingga Ogos. Series utama berehat seketika menyusul selepas ini. Bazar Ramadan kembali. Ramainya yang ingkar PKP, banyak kita rugi ni tahu. Kena bayar denda, rugi. Kes naik, rugi. Masa, tenaga, rugi. Kita rugi, semua rugi.
petugas barisan hadapan kita, okey? Ingat, amal 3W. Wash, wear, warn. Dan elak 3S. Tempat sesak, tempat sempit, sembang dekat-dekat. Jangan leka, terus waspada. Ingat, sama-sama kita jaga kita. Budayakan norma baru. Bersama-sama kita putuskan rantaian COVID-19. Alhamdulillah bertemu kembali. 39 hari menjelang bulan puasa, Kerajaan Negeri Sembilan membenarkan penganjuran Bazar Ramadan di negeri itu tahun ini. Bagaimanapun ia akan beroperasi di kawasan yang sesuai. Ia diumum Menteri Besarnya Datuk Seri Aminuddin Harun dengan beberapa penetapan tapak bazar dengan mengambil kira beberapa faktor. Antaranya membabitkan penjarakan fizikal dan kemudahan tempat meletak kereta yang mencukupi. Pun begitu, kebenaran ini bergantung kepada keputusan Majlis Keselamatan Negara MKN. Pihaknya juga sudah mengarahkan PBT di negeri itu mengenal pasti tapak yang sesuai bagi diadakan Bazar Ramadan. Dalam perkembangan berkaitan, Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sembilan dan Jabatan Mufti Negeri akan menyediakan garis panduan SOP di bulan Ramadan. Ia membabitkan SOP solat tarawih, majlis berbuka puasa, moreh dan sebagainya. RM6,546 pakaian berjenama tiruan bernilai RM107,000 dirampas Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP Pahang. Turut dirampas 436 pasang kasut bernilai RM107,000. Menurut pengarah KPDN HEP Pahang, Datuk Mak Ujin, rampasan dilakukan di sekitar Stadium Darul Makmur dan Tanjung Lumpur membabitkan 3 pegawai dan 12 anggota penguatkuasa. Dalam operasi yang dijalankan, seorang peniaga berusia dalam lingkungan 30-an ditahan untuk diambil keterangan. Barangan dirampas didapati menggunakan cap dagangan berdaftar yang dipakaikan secara salah ketika ditemui semasa pemeriksaan. Siasatan lanjut dijalankan di bawah Seksyen 102-1-C Akta Cap Dagangan 2019 dan jika sabit kesalahan, pihak terlibat boleh didenda tidak melebihi RM15,000 bagi setiap barang. Manakala bagi kesalahan yang kedua dan seterusnya, denda tidak melebihi RM30,000 setiap barang. Sebuah kilang elektronik dekat Rawang dikesan mengeksploitasi pekerja bawah umur dalam satu serbuan. 5 warga Myanmar berusia 17 tahun yang bekerja dengan gaji RM51 sehari dapat diselamatkan. Serbuan dilakukan bahagian pencegahan anti pemerdagangan manusia dan penyeludupan migran di 3 Bukit Aman membuat risikan bersama pasukan petugas Majlis Anti Pemerdagangan Orang MAPO dan Jabatan Tenaga Kerja. Ketua Penolong Pengarah di 3 Bukit Aman, Senior Assistant Commissioner Fadil Marsus berkata, seramai 165 pekerja diperiksa. 46 daripadanya warga tempatan dan 119 adalah warga negara Myanmar yang memiliki kad Pesuruhjaya Bangsa-Bangsa Bersatu bagi pelarian UNHCR. Premis tersebut dikatakan bangunan kilang yang beroperasi selama 21 jam sehari dengan pecahan 2 shift. Kesemua mereka dibawa ke Ibu Pejabat Polis Daerah IPD untuk siasatan dan proses dokumentasi. Pelaksanaan larangan rentas daerah dan negeri yang bersilih ganti sejak Januari lalu di Langkawi, 23 hotel terpaksa gulung tikar. Ia melibatkan 8 hotel bertaraf 3 bintang serta 15 lagi hotel bajet dan inap desa. Menurut Pengerusi Persatuan Hotel Malaysia MAH Kedah dan Perlis, Eugene Das, penutupan operasi hotel dibuat berikutan tiada pelancong. 8 daripada 37 hotel di bawah MAH ditutup kerana kekurangan kos operasi. Justru pihak mereka meminta agar kerajaan mengizinkan pergerakan pelancong dari zon hijau datang ke Langkawi dan subsidi penginapan hotel diberi. Pun begitu, hotel bajet yang diusahakan sendiri masih mampu bertahan. Ekonomi negara dijangka menunjukkan perkembangan positif menjelang pertengahan tahun ini susulan ketibaan kumpulan pertama vaksin COVID-19 di Malaysia. Fellow Akademi Sains Malaysia, Datuk Dr. Madeline Burma berkata,
Pakar ekonomi meramalkan Malaysia berupaya memulihkan ekonomi bermula suku ketiga tahun ini. Itu pun bergantung kepada kelancaran pelaksanaan program vaksinasi berkenaan. Ekonomi negara dijangka akan pulih sekitar 4.5 hingga 5%. Madeline berharap keutamaan vaksin diberikan kepada sektor perkhidmatan dan perkilangan bagi meningkatkan kadar pengeluaran. Dalam pada itu, sektor pelancongan dan ekspor negara adalah antara sektor yang terkesan disebabkan penutupan sempadan negara. Dalam pada itu, pelaburan syarikat farmaseutikal antarabangsa ke Malaysia dalam penyelidikan dan penghasilan vaksin COVID-19 dapat mengurangkan kadar pengangguran dalam negara. FGV Holdings berhad FGV bakal meningkatkan pengeluaran bahan tanaman tahun ini bagi memenuhi permintaan domestik yang semakin bertambah. Ia termasuk pisang, buluh, kelapa dan padi. Peningkatan permintaan pelanggan menunjukkan kemampuan FGV dalam menawarkan pelbagai produk berkualiti tinggi melalui penyelidikan kultur tisu secara mendalam, infrastruktur penyelidikan dan pembangunan yang canggih serta pengalaman lebih 50 tahun dalam penyelidikan klon. FGV menyasar peningkatan varieti klon pisang kepada 2 juta tahun ini sekali ganda daripada 1 juta klon pisang yang dihasilkan pada 2020. Ia bagi memenuhi peningkatan permintaan bagi spesies berangan, Cavendish dan tanduk. Bagi bahan tanaman klon buluh, pengeluaran spesies buluh betung disasarkan sebanyak 1 juta menjelang 2020 daripada jumlah semasa sebanyak 200,000. Pengeluaran bahan tanaman kelapa pandan turut ditambah sebanyak 70,000 pada tahun ini. Baik, teruskan bersama kami dalam series utama. Menarik dalam sukan selepas ini. Zijia ke suku akhir. Dalam membudayakan normal baru, penggunaan perkhidmatan digital mampu melancarkan lagi urusan seharian kita. Ikuti contoh Adam mengadaptasi normal baru di tempat kerja. Sebelum memasuki bangunan, dia menggunakan aplikasi MySejahtera untuk membuat penilaian kesihatan kendiri bagi memastikan dirinya berisiko rendah dan mendaftar masuk ke lokasi. Kemudian, dia merekodkan kehadirannya di portal SpotMe. Di dalam lift, Adam dan pegawai-pegawai lain berdiri mengikut penjarakan sosial yang betul. Sebelum ke mesyuarat, Adam menyemak dokumen yang diperlukan menerusi sistem DDMS. Semua pegawai duduk dengan jarak 1 meter. Mesyuarat ini juga dilaksanakan secara telesidang menggunakan MyGov UC. Ekonomi pasca COVID-19 ternyata mencabar, namun telah membuka peluang pekerjaan baru, terutamanya dalam ekonomi digital. Ini mendorong Khairul untuk meningkatkan kualiti hidupnya. Dia mendapatkan maklumat tentang memulakan perniagaan di portal Malaysia Biz. Dalam mengadaptasi normal baru ini juga, anaknya sedang giat mengikuti pembelajaran secara dalam talian. Demi masa depan keluarganya, Khairul membuat keputusan untuk mendaftarkan perniagaan barunya. Tahukah anda tentang pendigitalan KKM? Pesakit kes ringan seperti Laila kini boleh menempah slot temujanji secara dalam talian di portal MyHealth. Di klinik, jururawat menjana surat pengesahan dan pengakuan pegawai Laila menerusi EGL. Sementara itu, Dr. Muizzuddin sedang memberikan penilaian kesihatan susulan secara maya. Apabila tiba giliran Laila, dia menerima rawatan yang sewajarnya. Dr. Muizzuddin kemudian merekodkan maklumat kesihatan pesakit ke dalam sistem HIS. Kita harus bergerak seiring dengan perubahan masa. Pendigitalan ialah normal baru. Kita guna, kita sokong, kita mampu. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali bersama saya Mikael Cardona untuk mengetahui keadaan cuaca pada ketika ini. Angin serantau pada hari ini adalah dari arah timur laut dengan kelajuan yang lemah iaitu sekitar 10 sehingga 20 km sejam. Ketinggian ombak juga tidak melebihi 2.5 meter. Menerusi laman sesawang rasmi Met Malaysia, tiada sebarang amaran angin kencang dan juga laut bergelora yang dikeluarkan buat masa ini. Dan untuk makluman para penonton, negara kita kini berada pada fasa akhir monsun timur laut dan dijangkakan akan berlanjutan sehingga pertengahan Mac nanti.
Secara amnya, kelembapan adalah sangat sedikit dan udara lebih kering di semenanjung Malaysia berbanding di negeri Sabah dan juga di negeri Sarawak. Cuaca cerah dan panas berlaku di hampir kesemua negeri di semenanjung Malaysia. Dalam tempoh cuaca yang kering dan panas ini, orang ramai dinasihatkan agar sentiasa meminum air yang secukupnya, mengurangkan aktiviti di luar rumah serta tidak membuat sebarang aktiviti pembakaran terbuka. Walau bagaimanapun, keadaan hujan dan juga ribut petir di 1-2 tempat kini sedang berlaku di pedalaman Perak, Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga di Putrajaya. Keadaan ini dijangkakan akan berlanjutan sehingga ke malam nanti. Berbeza pula di negeri Sabah. Hujan dan ribut petir di 1-2 tempat sedang berlaku di kesemua bahagian di negeri tersebut. Hujan yang berlaku ini boleh berterusan sehingga ke awal malam nanti. Manakala untuk negeri Sarawak pula, ribut petir di 1-2 tempat hanya berlaku di kawasan pedalaman Sarawak yang melibatkan bahagian Kapit yang dijangkakan sehingga ke malam nanti. Seterusnya kita beralih ke paparan model numerikal hujan untuk mengetahui apa yang akan berlaku untuk hari esok 3 Mac 2021. Baiklah, semenanjung Malaysia masih lagi akan mengalami keadaan yang kurang hujan di kebanyakan negeri dan cuaca agak panas. Dan dijangkakan ribut petir masih boleh berlaku di negeri Perak menjelang petang esok. Namun di negeri Sabah, hujan akan berlaku di pantai barat dan dijangkakan akan reda menjelang tengah hari esok. Ribut petir akan berlaku di bahagian tengah Sarawak menjelang pagi dan juga pantai barat Sabah. Manakala untuk keadaan petang esok pula, masih lagi keadaan ribut petir di bahagian Kudat dan juga Sandakan serta pantai barat sehingga ke malam manakala cuaca baik di sebelah petang di negeri Sarawak. Baiklah, sebelum kita berpisah, kita ikuti ramalan cuaca 3 hari bagi bandar-bandar utama di seluruh negara. Sekian, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Baik, sukan kami mulakan dengan berita gembira ini. Dalam aksi terbuka Swiss 2021, Zijia terus pamer aksi cemerlang sekaligus berdepan laluan mudah ke suku akhir. Pemain ranking ke-11 dunia itu mengambil masa 34 minit untuk menewaskan lawannya Victor Svensson dari Denmark dengan straight set 21-15, 21-11. Zijia bakal berdepan Bisai Pranath dari India untuk perebutan slot ke separuh akhir. Sementara itu, beregu lelaki nombor 1 negara Aaron Chia dan So Woo Yik pula tidak perlu bermandi peluh ke suku akhir apabila lawan mereka di pusingan kedua, YPB dan Leslie Molede dari Denmark menarik diri.
Gandingan di ranking ke-9 dunia itu akan menentang pasangan Indonesia, Leo Rolly Fernando dan Daniel Martin. Menjelang aksi Liga Perdana 2021, Ketua Pegawai Eksekutif Seri Pahang FC, Datuk Sufian Awang mengesahkan Sergio Aguero bakal dipinjamkan kepada Perak FC 2 buat sementara waktu. Pemain import Seri Pahang itu akan memulakan kempen Liga Perdana dengan pasukan Perak FC 2 selama 1 musim. Juga akan kekal bersama pasukan baharunya jika prestasi baik ditunjukkan, sekaligus bakal beraksi di Liga Super Malaysia. Sebelum ini, Seri Pahang FC sudah membuat keputusan untuk mengambil penyerang import dari Ukraine, Yevan Bokashvili, namun kota 5 pemain import sudah cukup. Justru, kelab terbabit terpaksa mengambil keputusan untuk meminjamkan Sergio ke kelab lain. Selain Bokashvili, 4 pemain import lain adalah Harold Goulon, Mamadou Wake, Lee Tak dan Pedro Henrique, diambil untuk mempertajamkan jentera serangan pasukan itu. Sekian dulu series utama buat masa ini. Teruskan menjaga SOP bagi memutuskan rangkaian COVID-19. Kita jaga kita. Selamat malam dan Assalamualaikum.